Tak boleh. Kalau korang nak pencen, at least lah ada 1 juta. Okay? Kalau tak cukup 1 juta, macam mana korang nak pencen? Macam mana korang nak continue kehidupan korang selepas korang dah bersara nanti? Ini kata pakar ekonomi ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Seimbang. Aku Faizwan. So, dalam episod ini, aku just nak share suatu perkara yang mana ada pakar ekonomi ini memberi pendapat tentang KSP yang ditanya oleh moderator berkaitan dengan orang kata berita-berita yang telah keluar tentang isu tuntutan KSP 2.0. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Mungkin dengar suara aku ni macam tengah sakit. Okay, jom kita tengok video yang aku akan tunjukkan dan kita dengar ulasan daripada beliau tentang perkara ini. Di ruangan Facebook, ruangan komen di Facebook Sinar Harian juga rata-rata pelayar-pelayar menyuarakan keresahan mereka terhadap kos sara hidup yang makin tinggi dan juga mereka turut menyatakan bahawa sekiranya dibenarkan untuk dikeluarkan sekali lagi KWSP secara bersasar. Ini saya kira antara topik yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menjadi bualan pada ketika ini kerana mereka sangat berharap bahawa kerajaan memberikan ruang untuk mereka keluarkan KWSP sekali lagi, mungkin secara bersasar. Dan kalau kita lihat sebelum ini, pengeluaran KWSP itu ada yang berpandangan ianya positif dan ada juga persepsi negatif terhadap pengeluaran tersebut. Kerana kita tahu KWSP ini kegunaannya untuk masa akan datang, untuk hari dah bersara nanti dan sebagainya, simpanan. Bagaimana Prof melihat sewajarnya KWSP 2.0 ataupun pengeluaran KWSP secara bersasar ini wajar dibenarkan untuk bajet 2023 kali ini dalam membantu semua rakyat Malaysia yang terkesan dengan ekonomi sebelum pandemik ini, dan juga kita juga akan menghadapi cabaran ekonomi global yang dijangka pada tahun akan datang. Prof. Okey. Saya rasa kita perlu menghayati apa prinsip KWSP itu. KWSP merupakan satu simpanan paksaan yang dilakukan oleh setiap pekerja dan ditambah oleh majikan, diwujudkan sebagai satu usaha untuk mewujudkan skim persaraan kepada semua pekerja. Kepada kumpulan pekerja yang masuk di dalam skim persaraan yang formal, saya masuk skim persaraan kerajaan dulu, saya tak mencarum dalam KWSP. Jadi saya tak kisah dengan KWSP. Bila saya bersara, saya dapat skim mana persaraan, saya dapat pencen tiap-tiap bulan. Tapi kumpulan orang yang tidak mempunyai skim pencen, simpanan KWSP-nya adalah skim pencennya. Jadi bila mereka pencen, di matlamatnya ialah sebenarnya setiap orang sepatutnya ada kira-kira 1 juta dalam simpanan KWSP. Baru dia boleh pencen. Sebab dengan 1 juta, simpanan itu tidak diusik dan terus dilaburkan dalam KWSP, tiap-tiap tahun dapat 6%. Jadi dia dapat 60,000 satu tahun. Bagi dengan 12, jadi dia akan bersara dengan RM5,000 pencen satu bulan. Barulah dia boleh pencen. Tapi KWSP kata itu impossible maknanya. Jadi dia turunkan 250,000 merupakan minimumnya. Setiap orang bila sampai waktu pencen dia patut ada 250,000. Tapi dengan 250,000 sebenarnya kalau dia pencen dia akan dapat 1,000 satu bulan saja. So maknanya dia tak boleh pencen sebenarnya. RM1,000 dia jatuh apa ke dana, bukan lagi miskin tegarnya. Jadi apabila pencen wang KWSP dibenarkan untuk dikeluarkan, itu sebenarnya telah melanggar prinsip pensioneri. Sehingga kan sekarang ini ada 7.3 juta penyimpan yang baki simpanannya kurang daripada 10,000. Ada 3 juta penyimpan yang baki simpanannya kurang daripada 1,000. Jadi bayangkan mereka berumur 50 tahun atau 55 tahun, bagaimana mereka nak pencen? Memang dia tak akan boleh pencen, dia akan terus perlu bekerja seumur hidup. Jadi kalaulah sekiranya ini dibenarkan sekali lagi, sekarang siapa, kalau kita nak sasarkan pun, siapa yang boleh mampu untuk mengeluarkan ialah orang yang T20, yang pendapatannya 20,000 sebulan, yang masih mempunyai baki simpanan.
Kerana orang yang pendapatannya 5,000 ke bawah itu sudah habis duit dia. Jadi saya rasa itu tidak menolong. Cuma dia akan lebih meresahkan kerana setengah orang boleh keluarkan, setengah orang tak boleh keluarkan, dan orang yang mampu akan terus hidup selesa dengan simpanan itu kan. Kata perlu kita kumpulkan untuk persaraan. Itu fakta ataupun berdasarkan akta yang sedia maklum. Kita semua dah sudah tahu. Okay? So kalau kita ikutkan, beliau adalah merupakan kata pejabat kata awam lah, okey, yang dapat pencen dan sebagainya. Memang tak tahulah pasal QSP dan sebagainya. Maksudnya dia hanya fokuskan pada pencen dan dia tahu lepas dia dah bersara dia akan dapatlah bulanan dia dengan kata amount bayaran salary dia yang sekarang ni mungkin kadar basic sahajalah, okey, melalui pencen yang beliau dapat. So dia dah selesa dalam hal tu. Tetapi tidak bagi mereka yang kata pekerja swasta yang mungkin berbeza daripada beliau, yang mungkin kita tengok dari segi kategori. Okey, kelayakan mereka ini bekerja dengan salary yang ada, dengan situasi yang ada ini, yang membuatkan tiada pilihan untuk capai 1 juta yang dimaksudkannya ataupun 250,000 yang dimaksudkan oleh QSP sendiri untuk amount pencen yang perlu ada setiap pencarum. Okey, kalau kita ikutkan dalam situasi ini, dia tak boleh nak katakan kepada pencarum yang mana telah menggunakan sebahagian duit mereka yang orang kata dah habis dah. Okey, kadang ada yang jatuh daripada amount tertentu dan menjadi 10,000 ke bawah, ada 1,000 ke bawah, ada langsung tak ada baki daripada akaun 1 maupun akaun 2. Dan satu lagi golongan T20 yang dimaksudkan beliau. T20 ni memang dah kaya dah. Okey, apa yang nak dikatakan ataupun yang dikategorikan sebagai golongan bersasar? Golongan bersasar yang dimaksudkan yang dibawa oleh PJR ni adalah golongan yang mereka ni ada baki yang secukupnya. Dan mereka ini adalah golongan yang mana pencarum mungkin dah lama tak mencarum. Dah tak ada apa meaningful pun dalam KWSP untuk mereka ini tetapkan duit mereka di dalam KWSP. Dan digunakan oleh kerajaan untuk orang-orang pusing-pusing dapat dividen. Orang-orang pusing-pusing dapat dividen. Itu pun tak banyak mana lah. Okey, kalau kita ikutkan T20 ni kita tolak tepi dulu. Okey, kita fokuskan kepada M40 dan V40 yang mana mereka ni merupakan pencarum yang ada baki dalam akaun 1 dan akaun 2. Apa yang perlu mereka buat dengan duit tersebut untuk melansaikan segala baki-baki yang tertonggak, dan semakin lama semakin naik. Memang kerajaan takkan bantu dalam certain amount tersebut. Baki yang tertonggak 600 kali 3, at least 1,800 setonggak lah contohnya. Belum lagi masuk dengan OPR yang naik ni. Dari segi bulanan, komitmen bulanan tu mesti akan bertambah. So benda ini akan drag sampai bila-bila. Takkan dengan 1,800 ni pun kalau kita ikutkan melalui bantuan tunai pun yang ada, contoh macam BKM pun 1,800 ataupun 2,000 sekalipun, itu pun dibayar untuk berfasa, berperingkat. So apatah lagi lah bagi mereka ini dah tertonggak itu lama-lama, nak buat apa dengan baki tertonggak? Ini yang kita nak fokuskan. Ini just pendapat sahaja daripada pakar ekonomi ni yang mungkin tak lakukan sebarang research berkaitan dengan golongan bersasar. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini guys, please klik butang subscribe, dan viewers di TikTok jangan lupa follow channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.